C juga. Alright, kawan kita dah jawab C juga. Ada lain? Okay. So tak apa. So, macam mana sebenarnya cara kita nak jawab soalan ni? First, kita kena kenal tahulah apa sebenarnya okay. First kita kena ni lah, tengok betul-betul macam ni cara sebenarnya kita nak jawab ni. Okay. Sorry. First kita ada dua kan? Kita ada 2x lebih besar pada 10 dan kita ada 2x dalam 4 lebih kecil pada 12. So dari sini maksudnya apa yang kita buat? Kita boleh buat dua ni lah, dua kawasan. First ada 2x besar atau sama dengan 10. Satu lagi ialah 2x negatif 4 dalam 4 lebih kecil daripada 12. Okay. So dari sini kita boleh cari x je. Okay. Kita tahu x lebih besar daripada 10. Kita boleh gerakkan 2 tu ke bawah. So kita dapat 10 per 12 per 12 pula per 2. So x akan lebih besar atau sama dengan 5. Dari situ kita tengok x lebih besar dengan 5 lah. Kita dalam graf. Macam ni semua 5 lebih besar apa? X lebih besar pada 5 lah kalau kita tengok ni. Tapi B actually dengan D automatic out. Kenapa? Sebab dia cakap adalah lebih besar atau sama dengan, dia mesti titik bulat macam ni. Ini menandakan ianya adalah lebih besar atau sama dengan lah. Okay. So dekat sini pula kita ada 2x dalam 4. So kita boleh cari juga x dia. Kita jumpa 2x. 4 boleh gerak ke kanan. Kita buat lebih rendah pada 12. Kita tambah 4. Lepas tu x. Kita turun ke bawah. Ni jadi 16. Jadi 16. Yang ni jadi 2. So x akan lebih kecil daripada 8. Okay. So 8. Okay. Yang B dengan D mana salah, tak ada masalah. So ni menandakan ianya adalah lebih kecil atau lebih besar. Tak ada sama dengan. Okay, maksudnya okay kat sini clear. Dan cakap ianya adalah lebih kecil, so maksudnya mesti turun ke bawah lah. So betul lah. Jawapan dia lah C naik ke atas, so ni pun jadi salah juga. So jawapan dia lah C, betul . Alright, next. Okay. Diberi X nisbah Y bersamaan dengan 4 nisbah 3 dan Y nisbah Z bersamaan dengan 6 nisbah 5. Cari nisbah X, Y, Z. Okay. Dapat 6, 5. Okay, kita ada 2 orang jawab A. Alright. Lain?
Alright. Okay, jom kita check sama-sama. Kawan kita jawab A. A. So, diberi X nisbah Y 43 and Y nisbah Z 65. Cari nisbah S, Y, Z. Okay, sekarang kita ada X nisbah Y nisbah Z. Ni yang kita nak cari lah. Dan dia bagi kita X 4, Y 3 pada masa yang sama. Kalau Y adalah 6, Z akan jadi 5. Jadi yang tu kita kena samakan lah mana yang ada. 4, Y ni ada 2-2. So kita boleh samakan. Macam mana nak samakan? Kalau 3 ni kita darab dengan 2, kita akan samalah sama dengan ni. Apabila nisbah satu line ni darab 2, so maksudnya yang ni pun kena darab 2 jugalah. Okay. Yang ni tak payah sebab dia dalam line lain kan, bawah ni. So dia jadi 6, sama. So 4 ni akan jadi 8. Ini akan jadi 5. So inilah nisbah untuk X, Y dan Z kalau ini adalah nisbah asal dia. So jawapan dia ialah A. Betul eh? Okey. Seterusnya. FSTB. Apakah faktor sepunya terbesar bagi 12, 18 dan 24? Alright, kita ada A, kita ada D, kita ada D, kita ada D, kita ada D. Alright, D. Majoriti jawab D. Nice. So maksudnya sebabkan banyak ni maksudnya okey ke. So kita check sama-sama. So jawapan ni betul D. Okay. Oh. D lah jawapan dia. Kalau siapa yang macam kejap macam dapat FSTK, dapat FSTB dia kan. Dia macam ni. Dia ada satu cara kita boleh pakai, nama dia ialah pembahagian berulang. Okey. Pembahagian serentak. Pembahagian serentak. Okey. First kita susun semua nombor dalam satu line macam ni. So ada 12, 18 dengan 24. Lepas tu kita bahagikan ketiga-tiga nombor. Semula yang paling kecil lah. Macam saya, biasanya saya dengan ajar-ajar FSTB biasanya saya suruh daripada kecil. Contoh 2, 3, 4 kan. Tengok pada nombor dulu. Nombor 2. Nombor 2 ni kita kena pastikan boleh tak bahagi dengan ketiga-tiga. Contoh 12, 18, 24 semua dalam sifir 2 ada. So kita boleh bahagi dengan sifir 2 lah. So 12 bagi 2 akan dapat 6, 18 bagi 2 akan dapat 9, 24 bagi 2 akan dapat 12. Lepas tu kita tengok sifir 2 boleh tak? Tak boleh sebab 9. 9 tak ada dalam sifir 2 kan. Tapi 3 boleh tak? Boleh. 6, 9 dengan 12 semua ada kat sifir 3. So 3 bahagikan dengan 3. 6 bagi 3 akan dapat 2. 6 bagi 9 akan dapat 3. 12 bagi 3 akan dapat 4. Sekarang ada tak? Okey, apabila pesan 2, 3, 4. Ini ni kita tak boleh nak kecilkan kan? Kita boleh bahagi dengan sifir 1, betul tak? Tak ada function, betul tak? Tu paling kecil dan tu yang boleh kita boleh lah. Yang lain semua tak boleh lah. 2 tak boleh, 3 tak boleh, 4 tak boleh. So, dari situ, stop. Okey, sebab ni adalah FSTB. So kita stop lah.
Once kita stop macam tu, kita ambil nombor tepi ni. Kita darabkan itu 2 darab 3. Dapat jawapan dia ialah per 6. So betul lah jawapan dia ialah D per 6. Okay. Tengok pula masuk section B. 21. Yang ni tadi lain tau. Yang ni tadi yang soal jawapan untuk sini. Okay, jangan tengok ni. So rajah 7 menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O. Namakan kawasan berlurit. Namakan kawasan berlurit. Ada sektor minor ada lagi. Sektor minor. Okay. So jawapan dia ialah sektor minor. Okay. Kita kena tulis lengkap lah iaitu sektor minor. Sektor betul tapi kita ada dua sektor sebenarnya. Sini adalah minor, yang sebelah sini sebab lebih besar kita panggil dia major. So sebabkan ini adalah minor yang berlurit ni, so kita panggil dia sektor minor lah. Kena lebih tepat lah kat situ. Okay. Seterusnya. Alright. Rajah 8 menunjukkan jumlah poin yang dijaringkan oleh satu pasukan bola keranjang dalam 10 perlawanan. Padankan sukatan kecenderungan memusat bagi data tersebut. Mood, median, mean. Alright. Cari dulu, jawab sama. Kita cari semua dulu, nanti kita akan cari sama.
Okay. Mod 42. Okay, kawan kita ada sebut mod 42, min 50. Mod 42, median 54, mod min, maaf, 50, median 52. Okay, median 52. Jom kita check. Okay, data yang bagi ialah 42, 50, 41, 42, 54, 52, 54, 56, 58, 61. So first kali kita boleh susun dulu supaya kita senang nampak. So ada 41. Okay, 41. Lepas 41 ada 42 lah. Ni paling kecil kan, 41 tak lebih kecil. So 42. Lepas tu ada 42. So ada 42. So ada 3 42. 1, 2. Tak. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3, 4, 2. Lepas tu ada 50. Okay, lepas tu ada 54. Lepas tu ada 54 lagi. 54. 56, 58, 6, 1. Sorry, 56, 58, 6, 1. Okay, mod ialah satu nombor yang sentiasa berulang, yang paling banyak berulang. So 42 yang paling banyak berulang. Walaupun 54 2, tapi 42 ada 3. So betul lah mod dia ialah 42. So median ialah nombor tengah-tengah. Nombor tengah-tengah kita kena kira lah first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. So maksudnya 10 bahagi 2 kita akan dapat 5 tambah, dia akan duduk di antara lah sebenarnya bukan 11 sebenarnya. Sebab kita kena ambil dia punya, kena tambah 0.5. So dia akan duduk di antara lah. Okay, sebelah 5, sebelah 5. So 5 macam tu. So kita akan dapat something dekat tengah-tengah ni. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So dekat tengah-tengah di antara 50 dengan 52, 54. So 54 campur 4, 50. Campur 50. Kita akan bahagi dengan 2 akan dapat 52. Betul lah So median ialah 52. Settle. So min ialah jumlah keseluruhan bahagi dengan bilang. Dengan dia jumlah dia berapa? Okay, basically you campur lah semua. Saya tak tulis. So jumlah dia, jumlah dia berapa? You guys kira? 500. Alright. Jumlah 500. Ni kawan kira. So jumlah dia 500. So keseluruhan ni ada 10 unit. So bahagi 10. Kita akan dapat jawapan dia ialah 50. Betul lah, 50 sebenarnya. Okay, nice. Next. Soalan nombor 22. Lengkapkan operasi di bawah. Okay, the first one ialah 10, 9. Lima belas lepas tu 10/9. Okay. So yes, the first one is correct. This one is 15. Yes, correct. Then the other one is 9. Yes, 9 kecil dekat atas. Correct. So apa yang berlaku sebenarnya,
Yang ni kita akan darabkan apabila ni nombor piawai nanya. Okay, nombor standard form lah. So kita akan darabkan dia punya pendaraban 10 ni. Dan nombor biasa ni, nombor bulat ni kita just darabkan juga. So 3 darab 5 akan dapat 15, 10 kuasa 4 darab dengan 10 kuasa 4. So disebabkan dua-dua ada kuasa, kita just tambahkan saja kuasa dia. So dapat 10 kuasa 8. 15 macam ni kita boleh gerakkan titik dia satu ke kiri. So jadi 1.5 dan sebabkan dia kiri, kita akan tambah satu lagi jadi 10/9. Correct. Nice. Alright. Next. Sekejap. Kalau saya zoom lagi. Okay, saya harap awak nampak sebab dia besar sikit. Soalan nombor B. Soalan B Oops. Alright, soalan B. Raja 9 menunjukkan sebuah trapezium PQRS. Isi petak kosong dengan jawapan yang betul. So jawapan dia ada perimeter. Slow sikit. Oh boleh insyaAllah. So perimeter dia 8 tambah berapa? Tambah 10 tambah berapa sentimeter akan dapat berapa sentimeter? 3, 9, 3, 9. Okey, ada lagi. 30 sentimeter. 8 tambah 3 tambah 10 tambah 9 dapat 30 sentimeter. Alright, so majoriti semua dah jawab. So, perimeter, alright, menunjukkan sebuah trapezium PQRS. Isi petak kosong. So, isi apa yang kosong dekat sini sahajalah. Dan ini adalah trapezium yang dibagi kat kita. So, dekat sini dia tulis besar-besar, perimeter. Kalau kita ingat balik apa tu perimeter? Perimeter maksud dia ialah jumlah ukur lilit. Kita nak ukur dia punya panjang luar dia sahaja. Panjang luar dia sahaja. So, benda-benda yang kat dalam kita tak akan masukkan lah. So, sekarang dia cakap 8 tambah sesuatu tambah 10. So, perimeter kita tahu PQ, QR, RS dan juga PS sahaja. Yang ni tak termasuk. Okay. 7 ni tak termasuk. Jadi, 8 dah ada. Alright, 10 pun dah ada. Yang tak ada cuma 3 dengan 9. Okey, yang ni tak ada masalah ya. Nak letak sini 3 boleh, nak letak sini 3 atau 9 tak ada masalah. Terbalik pun tak apa. Ni tak memainkan peranan. Yang penting sini 3, sini 9 ataupun 9, 3 tak ada masalah. Okey. Lepas tu bawah ni berapa pula? Bawah ni ialah jawapan perimeter dia lah. So kita just tambah ke semua, kita akan dapat jawapan dia ialah 30. Betul. Yes, correct and correct. Okay, next. Alright. Soalan nombor 23. Raja 10 menunjukkan kad bernombor. Ada negatif 6, negatif 11, 9 dan juga 3. Isikan petak kosong pada ruang jawapan dengan nombor yang sesuai dari Raja 10 supaya membentuk susunan integer dalam tertib menaik. Okay. Takut sebab saya tengok tu macam tak nampak sangat. Ni ada negatif sebenarnya. Negatif. Saya takut ada yang tak perasan. So negatif 10, kosong, negatif 4, kosong, 7. So kawan kita ada jawab negatif 3, 6, 3, negatif 6, 3, negatif 6, 3, negatif 3. Negatif 10, negatif 6, negatif 4, negatif 3 dan 7. So negatif 6 dan 3 jugalah. Dan anda adalah benar. Iaitu di sini kita akan tambah negatif 6. Dekat sini kita akan tambah 3. So ini kita nak ingat tertib menaik, kita kena ingat balik lah. Untuk nombor negatif, sekejap.
Untuk nombor negatif, lagi besar nombor dia, lagi rendah nilai dia. Okay. Untuk nombor positif, standard lah. Lagi besar nombor dia, lagi besar nilai dia. So negatif ni dengan positif. Okay, alright. Okay, alright. So jika tertib menaik, maksudnya dia nak tengok nilai. Dia bukan nak tengok nombor, nilai. So negatif 10 lagi rendah daripada negatif 6, lebih rendah daripada negatif 4. And of course 3 dengan 7, standard lah. Okay, next. Padankan jujukan nombor dengan pola yang betul. So kita ada jujukan nombor dan kita ada pola. Mana satu jujukan dia, mana satu pola dia. Alright. Alright, kalau kita dah jawab 3, 6, 9, 12, 15 tu pola dia ialah 4, N tolak 1, N ialah 1, 2, 3. Macam mana nak kira? Alright, tak apa. Nanti kita kirakan. Okay, so kalau kita dah jawab 3, 6, 9 akan bersama dengan 4N tolak dengan 1N. Tolak 1 lah sebenarnya, bukan 1N. N tu lain, dia ada koma kat sini. So kalau tak perasan dia ada koma kat sini sebenarnya. Sini semula lah, sini ada koma kat sini, ni ada koma kat sini. Okay, ada anything? Ada orang lain jawab? Tak ada? Okay, tak apa. Jom, kita check soalan nombor 23B. So dia bagi kita jujuk. Wait, why is it? What's this one? Oh, okay, sorry. Saya tersalah tekan Windows. Okay, so padankan jujukan nombor dengan pola yang betul. So kita ada jujukan nombor. So, ini adalah jujukan nombor lah, sequences lah. Macam 3, 6, 9, 12, 5, 15 dan seterusnya. Dengan pola yang betul. Okay, dekat sini ini ialah dia punya formula dan ini ialah nombor pemboleh ubah yang berlaku. So apa yang berlaku sebenarnya kat sini by the way, dia punya, kalau pola dia 4N tolak 1 dan dia cakap N dia ialah 1, 2, 3, bermaksud macam ni. So apabila N dia adalah 1, jadi dia akan jadi 4, N tu 1, so 4 gantikan sahaja N dengan 1, tolak 1 akan dapat 3. Lepas tu N tu adalah 2, so akan jadi 4, 2 tolak 1 akan jadi 7. Okay. Katakan kita pula satu lagi, kita ambil N adalah 3. Apa tiba-tiba macam ada hujan turun kat rumah. Okay. So
N 4 ialah 3 tolak 1. So bersamaan dengan 11 dan seterusnya. So ini adalah dia punya jujukan dia, iaitu 3, 7 dan 11. Okay. Jadi sebabkan dia bagi jujukan kita ialah 3, 6, 9, 12 dan 15. So kita kena pastikan apabila N ni bertambah daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya, dia mesti 3, 6, 9, 12, 15 lah jawapan dia. So kalau kita perasan 3N ni, kata lain sebenarnya 3N ni ialah sifir 3 kalau perasan lah. Sebab dia akan jadi 3 darab 1 akan dapat 3. 3 darab 2 akan dapat 6. 3 darab 3 akan dapat 9. Dan seterusnya. Semua ni akan jadi sifir 3. Keperasan kalau kita tengok betul-betul, jujukan ni ialah jujukan sifir 3, iaitu 3, 6, 9, 12, 15. So dari situ kita boleh tahulah, oh ini adalah pola untuk jujukan nombor 3, 6, 9, 12 dan 15. Now, next. 1, 4, 9, 16, 25. So N kuasa 2. Kita check. So N kuasa 2 bersamaan dengan 1 bersamaan dengan 1 kuasa 2 akan jadi 1. Kalau N tu adalah 2 akan jadi 2 kuasa 2 akan jadi 4 lah. So kalau N tu 3, so 3 kuasa 2 kita akan dapat 9, which is mengikut jujukan yang diberi. Jadi jawapan dia ialah inilah. So betul lah mana jawapan tadi ya. Yang tepi tu apa? Yang mana? Tepi mana ni? Tepi mana? N ni. Yang ni ke maksud awak? Ni. Oh, okay. Ni maksud dia apa? Alright. Ini bermaksud perubahan N tu mengikut jujukan pola lah. Okay, maksud dia macam ni. Saya ambil ni balik tadi. Kan dia tulis 4 N tolak 1, koma. N bersamaan dengan 1, 2, 3, titik, 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 titik. Maksud dia macam ni. Untuk formula 4N tolak 1, kita punya nombor N, nombor untuk N, maksudnya yang kita akan tukar dengan N ni, dia akan start dengan nombor 1, lepas nombor 1 akan dapat pula nombor 2, lepas nombor 2 akan dapat pula nombor 3, titik-titik-titik ni masuk nombor seterusnya lah. Sebabkan ni just tambah 1 tambah 1, so maksud sini jadi 4, 5, sampai infinity, sampai tak habis. Tapi mengikut kepada formula yang ini. Apa yang berubah hanya N sahaja. N dia berubah mengikut nombor N. Faham tak? Basically sebenarnya dia just tulisan matematik. Kalau penuh dia, formula 4N tolak 1 di mana nombor N tu berubah mengikut jujukan ini. Mengikut jujukan ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. Itu panjang dia lah. Alright. Okay. Seterusnya. Alright. Soalan nombor 24A. Raja 11, POQ dan ROS ialah garis lurus. Berdasarkan sudut yang diberi, tulis nilai X, Y dan juga Z. Okay, kita akan dapat X 60. Okay, yang lain-lain.
Okay, alright, alright. So, kita dapat X 60, Y 50, Z ada yang cakap 110, ada yang cakap 130. Yang lain tu konsensus lah, semua sama ialah 60 dan 50. Z je ada sedikit kekhilafan kat situ. Okay, so jom kita check sama-sama soalan nombor 24A. Rajah 11, P, O, Q dan R, O, S adalah garis lurus. Alright, berdasarkan sudut yang diberi, tulis nilai X, Y dan juga Z. Okay, sekarang dia bagi tahu kita R, O, S dan juga P, O, Q. Okay, ini dan ini adalah garis lurus. Alright, so senang. Kenapa? Sebab kalau dalam satu garisan yang sama ni, dia punya sudut ni automatik kita tahu 180. Okay, so daripada situ kita boleh terus jumpa X lah. Sebab ini garis lurus 50, 70. So ini 180 kalau keseluruhan ni. Jadi nak tahu S ialah S akan bersama dengan 180 tolak 50 tolak 70. Kita akan dapat jawapan dia ialah 60. Okay, settle. Okay, yang ni pula kita nak kena ingat formula untuk apa nama tu? Garis lurus lah untuk garis lurus. Formula garis lurus. Di mana kalau kita ada X macam ni, apa-apa sudut di sini akan sama dengan sudut di sebalik dia. Okey, sentiasa sama. Selagi dua-dua ni adalah garis lurus. Kalau bengkok contoh macam ni garis lurus, tiba-tiba ada satu garisan macam ni, bengkok macam tu. Ni tak boleh sama sebab dia bengkok. Yang penting dua-dua kena garis lurus lah. Ni garis lurus, ni garis lurus. Sini dengan sini akan sama. Dan sini dengan sini akan sama. Okay, itu formula dia. Alright, so dengan tu kita tahulah automatik Y adalah 50. Okay, Z ada dua cara boleh buat. Macam saya personally, saya tahu ni garis lurus. So saya just buat 180 tolak 50 je terus, automatik. So dari situ kita terus tahu jawapan dia ialah 130. Atau awak campur je dua ni. 60 campur 70 akan dapat sama dengan Z. Sebab sebelah sini dengan sebelah sini still sama. Okay, awak tambah dua ni akan dapat 130 juga. So samalah. Tak ada masalah. Okay. So nice. Seterus. Oh. Sekejap. Okay. Raja 12 menunjukkan sebuah segitiga KLM, KMJ dan NLM. Ialah garis lurus. Pilih satu langkah pengiraan yang betul bagi menentukan nilai X dan tandakan right pada ruang jawapan. Okay. KLM ialah segitiga, KMJ dan juga NLM garis lurus. Tandakan right mana satu untuk mengira sudut untuk X. Okey, kita ada jawapan kawan kita bagi.
X 180 tolak 62. Okey, ada lain? Alright, kita ada 180 tolak 130. Kita ada 62 tambah 50. Kata lain kita ada semualah Alright. Okay, kita tengok. So basically sebenarnya jawapan dia ialah X bersama dengan 62 tambah 20. Why? Why? Kenapa sebenarnya 60 tambah 50? Okay. So basically kalau kita perasan X ni, katakanlah kat sini saya letak Y kan. So nak tahu X, kita perlu buat X tolak Y. Betul tak? And kalau perasan 1, 2, 3 ni ialah 180 lah. Dan ini juga 180. Perasan tak? Garisan lurus ni 180. So campuran dalam maksudnya Y tambah 62 tambah apa-apalah kat sini pun 180. Jadi X boleh juga kita considerkan sebagai 62 tambah dengan apa-apa yang dekat sini. Apa yang kat sini ialah 180 tolak dengan 30, 130 maaf. So kita akan dapat nilai dia ialah 50. So sebab jawapan dia ialah ni. Okay. Faham tak? Boleh Alright, nice. Okay. Mungkin ni yang terakhir untuk hari ni kot. Okay. Okay, sebabkan ni sebenarnya lebih kepada tanda-tanda je. So kita zoom dulu untuk soalan. So soalan dia ialah rajah 13 menunjukkan ujuran ortogon pada satah MNOP. Tanda kerait bagi ujuran ortogon yang betul dan pangkah pada yang salah. Right pada yang betul, pangkah pada yang salah. Okay. Try dulu. Tengok semua.
Okey. Sekejap Untuk unjuran tu sebenarnya kita nak tengok dia punya plan. Unjuran ni kira macam kalau kita tengok satu sudut, apa yang kita nampak dia macam ni Okey. Macam ni, saya ambil satu lah katakan, saya tunjuk kat sini. Unjuran ni basically, kalau kita ada objek macam ni, lepas tu kita ada plan macam ni kan, plan bawah ni. Unjuran ni lah apa yang kita akan nampak kalau kita tengok daripada sini. Kalau kita penyekkan dia, apa yang akan ternampak dekat M sini, garisan MNOP ni. Okay. So contoh kat sini kita tengok daripada atas, turun ke bawah, kena kat sini. Disebabkan ini adalah silinder, dia punya ni rata, so memang kita just nampak macam kotak rectangle biasa sahajalah. So daripada sini adalah betul. Lepas tu yang ni. Okay. Yang ni sekat bawah kan, so dia tengok daripada atas. Okay, tengok daripada atas. Kalau perasan,